Salam sejahtera bersama saya Cikgu Fauna Izzah. Okey. Kita akan teruskan tajuk kita hari ini Pendidikan Moral tahun 4, unit 8, keadilan. Okey, tajuk bersikap adil sesama jiran. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 65. Okay, objektif pengajaran dan pembelajaran kita hari ini. Objektif dia apa yang kita nak capai? Yang pertama, memberikan contoh tindakan yang adil terhadap jiran. Berdasarkan situasi nanti, kita boleh tengok apa tindakan yang adil yang dilakukan terhadap jiran. Yang kedua, menjelaskan kebaikan bersikap adil terhadap jiran. Yang ketiga, menghuraikan kesan jika tidak bertindak adil terhadap jiran. Okey, kita boleh seterusnya. Okey, apa itu maksud adil? Anak-anak murid cikgu tahu tak apa itu maksud adil? Adil, mesti kita akan tahu maksudnya sama rata. Adil, tidak berat sebelah. Okay, kita tengok contohnya. Okay, definisi untuk adil. Menyebelahi pihak yang benar. Bukan sesuatu, seseorang, tindakan, undang-undang, keputusan dan sebagainya. Maksudnya lebih kepada hakim. Menyebelahi pihak yang benar. Okay, definisi yang kedua, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Tidak berat sebelah. Contohnya jika murid-murid ada berlaku pergaduhan ke apa, jadi cikgu sebagai yang menyelesaikan masalah, cikgu tak menyebelahi mana-mana pihak. Cikgu tidak berat sebelah. Contoh, andai kata ada murid kelas cikgu yang bergaduh tu, jadi cikgu tidak menyebelahi murid tersebut. Cikgu dengar dahulu permasalahan, barulah selesaikannya dengan secara adil dan saksama. Okey, ni contoh gambar. Contoh gambar ni situasi awak boleh tengok di dalam satu majlis. Bila dalam satu majlis, tentulah kita akan ajak jiran-jiran kita datangkan ke majlis yang kita anjurkan. Jadi bila ramai jiran yang datang, tak kiralah jiran terdekat kita ataupun jiran jauh, jadi kita mesti berlaku adil melayani mereka. Bukannya, contoh jiran baik, kita letak di meja yang baik, kita layan dia baik-baik. Tapi bila jiran yang jauh dari kita, kita layan dia secara acuh tak acuh. Jadi, itu menunjukkan cara kita melayan jiran tidak adil. Okay, yang kedua, hakim. Hakim, bila ada sesuatu kes yang berlaku di mahkamah, dia akan dengar, dia akan berlaku adil bila memberi hukuman ataupun membuat keputusan. Okay, seterusnya, cuba awak tengok gambar di sini. Boleh kita lihat gambar di sini. Okay, contohnya 3 orang kanak-kanak ni nak menonton perlawanan. Contohnya kita nak fikir keadilan tidak semestinya sama rata. Contohnya semua kita bagi tengok. Tengok semua ada kerusi. Tapi ini adalah dipanggil sama rata. Tapi dia tidak adil untuk si kecil ini sebab dia tak nampak. Jadi kita bagilah, buatlah macam ini di mana si kecil ini dia masih juga dapat lihat bila kita bagi kerusi pada dia dua. Si abang dia pula masih lagi dapat lihat walaupun tanpa kerusi. Maksudnya semua orang dapat melihat. Itulah dipanggil adil. Ianya tidak akan menjadi adil kalau ini boleh nampak, si baby ni tak boleh nampak, kanak-kanak ni. Faham? Okey, seterusnya murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 64. Okey, sekarang mari kita tengok gambar rajah pada buku teks muka surat 64 ni. Bersikap adil sesama jiran.
Okey, baiklah. Okey, jiran di Taman Setia Damai mengadakan karnival kanak-kanak. Semua tugas diagihkan secara adil dan saksama untuk mewujudkan hubungan yang lebih mesra sesama jiran. Karnival kanak-kanak diadakan. Jadi, tugas pun diagihkan secara adil dan saksama. Supaya dapat wujudkan hubungan yang lebih mesra. Jangan pula ada yang dapat banyak tugas, ada yang dapat sedikit tugas. Jadi dia boleh mendatangkan kesan yang tidak baik bila tidak adil dalam pembahagian tugas. Okey, contoh kita tengok situasi yang pertama. Okey. Situasi yang pertama, Yi Cheng dan Lata ditugasi untuk mengagihkan cenderamata. Mereka memberikan cenderamata kepada setiap keluarga mengikut bilangan anak jiran. Bagus Yi Cheng dan Lata ni. Dia ditugaskan untuk agihkan cenderamata. Jadi, mereka bagi cenderamata tu kepada setiap keluarga mengikut bilangan anak jiran. Bukannya contohnya jiran yang pertama ada 2 orang anak. Jiran B pula tadi jiran A ada 2 orang anak. Jiran B ada 5 orang anak. Jadi Yi Cheng dan Lata pun memberikan cenderamata 2 untuk jiran A, 5 untuk jiran B. Bukannya dia bagi contohnya 2, dia bagi 2. Nak bagi sama rata, ini pun bahagi 2 juga cenderamata. Tak boleh macam tu. Nanti menyebabkan anak-anak jiran ni berebut, tidak cukup. Kesian mereka kan. Macam tu. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Gobi. Okey, situasi yang kedua. Gobi dan Anis mengawasi tempat permainan kanak-kanak. Tempat permainan perlu diawasi sebab takut anak-anak terjatuh kan. Mereka memberikan layanan yang sama kepada semua anak jiran tanpa mengira kaum. Mereka berasa gembira kerana dapat bertindak secara adil. Ada setengah orang, bila kita bertindak secara adil, contohnya dekat taman permainan kanak-kanak lah di kawasan kejiranan kita kan. Tak kira anak jiran yang mana pun kita layan sama adil. Contohnya ada anak jiran yang nak naik gelongso, kita tolong bantu. Ada anak jiran yang nak naik tangga, nak panjat tangga, kita tolong bantu. Ni yang diamalkan oleh Gobi dengan Anis tadi. Dia memberikan layanan yang sama kepada semua anak jiran. Bukan kalau situasi yang tak adil adalah contohnya kalau anak jiran yang baik dengan dia tolong. Kalau anak jiran yang tak baik, anak jiran tu nak main, dia tak membantu pun. Dia membiarkan anak jiran tersebut main sorang-sorang. Itu bukanlah layanan yang adil kalau macam tu ya. Tak kiralah sesiapa yang rapat dengan kita sekalipun, jiran mana yang rapat sekalipun dengan kita, layanan mesti sama adil. Okey, kita tengok situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga ni adalah sudut pertandingan lukisan. Okey. Rosie mengumpulkan semua kertas lukisan apabila masa pertandingan tamat. Walaupun ada peserta yang belum selesai. Dekat karnival ni biasanya ada pertandingan lukisan untuk anak-anak. Jadi semua anak-anak akan seronok. Tapi kadang-kadang masa yang diperuntukkan tu tidak mencukupi untuk kanak-kanak nak mewarna, tak siap lagi lukisan. Jadi orang yang menguruskan seperti Razi ni, walaupun masa sudah habis, jadi dia perlu bersikap adil. Dia perlu bersikap adil. Macam mana dia bersikap adil? Dia mengumpulkan semua kertas lukisan apabila masa pertandingan
tamat. Walaupun ada peserta yang belum selesai. Walaupun peserta tu jiran baik dia ke, dia tetap mengutipnya. Jadi barulah adil macam tu. Okey, kita tengok situasi yang keempat. Okey, situasi yang keempat ni, Veron ditugasi menjaga bahagian makanan. Tengok ni. Semua anak-anak jiran beratur untuk ambil makanan kan. Okay, dia memberikan makanan mengikut giliran. Walaupun jiran baiknya beratur di belakang barisan. Mana jiran baik dia? Mungkin inilah contoh yang kita bagikan. Ni jiran baik dia ni. Walaupun ni adalah jiran baik dia tak ada cakap pun. Okey, kamu boleh potong barisan. Datang duduk depan ni. Ambillah makanan ni dulu. Tak, dia tak cakap macam tu. Dia memastikan semua orang beratur dan dapat makanan mengikut giliran. Sebabnya bila contohnya dia memberi peluang kepada jiran dia ni untuk potong barisan, pergi ke depan dulu, akan menyebabkan jiran-jiran yang lain ni akan berasa iri hati. Tidak adil. Sedangkan mereka semua ni beratur. Tetapi yang ini tak perlu beratur, terus dapat makanan. Itu adalah situasi yang tidak bagus. Itu adalah tindakan yang tidak adil lah kalau kita buat macam tu. Tapi Veron ni bagus. Dia telah membuat tindakan yang adil. Dia bagi makanan ikut giliran. Ni. Okey, baiklah. Okey, sekarang kita tengok berdasarkan situasi. Baiklah, kita tengok berdasarkan situasi dan contoh tindakan adil terhadap jiran. Okey, contoh situasi yang pertama tadi, Yi Cheng dan Lata ditugasi untuk mengagihkan cenderamata. Mereka memberikan cenderamata kepada setiap keluarga mengikut bilangan anak jiran. Jadi contoh tindakan adil mereka apa? Apa tindakan adil yang mereka buat? Berdasarkan situasi ni yang kita dah baca ni. Apa tindakan adil mereka? Adakah mereka memberi cenderamata hanya pada jiran baik? Tidak. Okey, ni tindakan adil mereka. Memberikan cenderamata kepada setiap keluarga mengikut bilangan anak jiran. Ni barulah adil. Ni barulah adil. Tindakan adil. Okay, kita tengok situasi yang kedua. Gobi dan Anis mengawasi tempat permainan kanak-kanak. Mereka memberikan layanan yang sama kepada semua anak jiran tanpa mengira kaum. Tak kira kaum Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan, Murut. Mereka berasa gembira kerana dapat bertindak secara adil. Bila kita bertindak secara adil, kita akan berasa gembira. Okey. Contoh tindakan adil berdasarkan situasi ni. Memberikan layanan yang sama kepada semua anak jiran tanpa mengira kaum. Jadi cikgu nak awak ambil pengajaran di sini, memandangkan kita semua ni berada sekeliling kita ni ada jiran-jiran yang pelbagai kaum. Jika ada majlis apa-apa, kita mestilah layan anak jiran kita semuanya secara adil. Tidak kiralah kaum apa sekalipun. Tak kiralah dia walaupun dia sama kaum dengan kita sekalipun. Okey, yang ketiga, Rosie mengumpulkan semua kertas lukisan apabila masa pertandingan tamat walaupun ada peserta yang belum selesai. Jadi tindakan adil dia apa tindakan adil? Mengumpulkan semua kertas lukisan apabila masa pertandingan tamat walaupun ada peserta yang belum selesai. Ni tindakan adil dia. Bukannya dia membiarkan peserta yang belum selesai tu siapkan dulu. Lepas tu hantar. Tak.
Dia tetap juga kutip, dia tetap juga kumpulkan walaupun ada peserta yang belum selesai. Okey. Situasi keempat, Veron ditugasi menjaga bahagian makanan. Dia memberikan makanan mengikut giliran walaupun jiran baiknya beratur di belakang barisan. Okey, tindakan adil dia apa? Memberikan makanan mengikut giliran. Ya. Okey, mudah je kan? Berdasarkan situasi kita dah nampak dah apa tindakan adil yang perlu kita buat terhadap jiran. Okey. Baiklah, kita tengok mengapakah kita perlu bersikap adil terhadap jiran. Kenapa? Kenapa kita perlu adil terhadap jiran? Apa kebaikan yang kita dapat ni? Ni. Apa kebaikan dia kalau kita sikap adil dengan jiran? Dapat duit ke? Dapat makanan? Okey, kita tengok. Okey, kita tengok contoh situasi tadi kan. Okey, situasi tadi memberikan cenderamata kepada setiap keluarga mengikut bilangan anak jiran. Apa kebaikan dia bila kita bagi cenderamata ikut bilangan anak jiran? Semua jiran akan berpuas hati dan gembira. Inilah kebaikan dia yang kita dapat. Okey, yang kedua, memberikan layanan yang sama kepada semua anak jiran tanpa mengira kaum. Okey, apa kebaikan dia bila kita bagi layanan yang sama? Semua jiran mendapat hak yang sama rata dan jiran juga Awak boleh tambah sini, jiran juga gembira. Okey, yang ketiga, mengumpulkan semua kertas lukisan masa pertandingan apabila masa pertandingan tamat walaupun ada peserta yang belum selesai. Okey, ni situasi tadi ya. Okey, jadi kebaikan dia bila kita berlaku adil macam tu, semua peserta mendapat tempoh masa yang sama rata. Tak ada lagi dengki-mendengki. Tu kebaikan dia. Jadi semua orang akan berpuas hati. Okey, seterusnya memberi makanan mengikut giliran. Jadi kebaikan dia bila kita bagi makanan mengikut giliran, semua jiran mendapat layanan yang sama rata dan adil. Tu kebaikan dia, semua jiran mendapat layanan yang sama rata. Okey, baiklah. Apakah yang akan berlaku sekiranya Veron bersikap tidak adil? Apa situasi Veron tadi Awak ingat tak situasi Veron tadi? Ni situasi Veron tadi. Veron ditugasi menjaga bahagian makanan. Tugas dia apa yang dia buat tadi, dia bersikap adil. Dalam situasi dia bersikap adil. Dia memberikan makanan mengikut giliran walaupun jiran baiknya beratur di belakang barisan. Dia bersikap adil. Tapi sekarang dia tanya, apakah yang akan berlaku sekiranya Veron bersikap tidak adil? Contoh dia bersikap tidak adil. Maksudnya apa? Apa? Sikap tak adil Veron terhadap jiran apa? Membenarkan jiran memotong barisan dan tidak mengikut giliran. Tu sikap tak adil dia. Tapi kita nak tahu apa yang akan berlaku kalau dia bersikap benarkan jiran dia potong barisan. Apa akan berlaku bila dia bersikap tidak adil macam ni? Kamu rasa apa yang akan berlaku? Adakah tembak menembak sebab tidak adil? Adakah nanti akan menjadi pergaduhan, tarik menarik rambut? Okey, jadi kita tengok kesan dia menyebabkan jiran tidak berpuas hati. Tentulah kita tak berpuas hati kan. Contohnya awak dah beratur panjang, tiba-tiba kawan awak di belakang, mentang-mentanglah dia kenal orang yang bagi makanan tu, dia dapat pergi ambil dulu, potong barisan. Mestilah
kita tidak berpuas hati. Jiran tidak berpuas hati. Tentu kita tak puas hati nak marah kan. Okay, yang kedua, mendatangkan pergaduhan. Ya, boleh mendatangkan pergaduhan. Bila jiran tidak puas hati, dia akan datang komplain. Dia akan datang mengadu. Kenapa dia dapat dulu, saya dari tadi lagi tunggu? Mulalah orang nak marah. Jadi, kesan dia mendatangkan pergaduhan. Okey, jiran tidak akan datang lagi ke karnival. Awak rasa jiran nak datang lagi ke dekat karnival tu bila kita tak berlaku adil? Tidak. Mereka akan serik dah nak datang. Lah kalau datang pun penat je mereka kata. Beratur panjang-panjang tapi orang lain dulu yang dapat. Kita lama dah beratur. Buat penat je pergi sana. Baik duduk kat rumah. Jadi lepas tu tak meriahlah lagi apa-apa karnival yang kita anjurkan. Sebab tak berlaku adil, orang pun tak nak datang. Okey, faham? Ada 3 sini kesan. Jiran tak berpuas hati, mendatangkan pergaduhan, jiran tak akan datang lagi ke karnival. Okey, baiklah. Untuk latihan awak hari ni, cikgu nak awak jawab soalan berdasarkan situasi, nyatakan tindakan adil terhadap jiran. Kan situasi tadi kita dah bincangkan tadi kan? Situasi tadi kita dah bincangkan. Ni situasi tadi. Okey, dia tanya tindakan adil. Cukup tadi 4 baris. Ni situasi. Ni tindakan apa yang perlu kita buat. Faham? Ni tindakan. Okey. Mengapakah kamu perlu bersikap adil? Kenapa perlu bersikap adil? Ni tadi. Kenapa kita perlu bersikap adil terhadap jiran? Berdasarkan situasi tadilah. Kenapa kita perlu bagi cenderamata ikut bilangan anak jiran? Kenapa perlu beri layanan yang sama kepada semua anak jiran? Ni kebaikan-kebaikan dia. Faham? Ada 4 jawapan kat sana kan? Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga. Apakah yang akan berlaku sekiranya Veron bersikap tidak adil? Tadi kita baru saja bincang. Okey, jadi apa kita nak tulis? Apa kita nak tulis? Okey. Sekiranya Veron bersikap tidak adil, maka apa akan terjadi? Awak boleh tengok balik apa yang kita bincang tadi. Apa yang berlaku tadi? Apa yang berlaku? Ni kesan dia. Apa yang berlaku? Akan menyebabkan jiran tidak berpuas hati, mendatangkan pergaduhan, dan jiran tidak akan datang lagi ke karnival tersebut. Okey. Faham dah sekarang? Tu jawapan dia. Cikgu dah ajar tadi. Okey. Sekarang ni adalah latihan pengukuhan. Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang betul. Jadi cikgu nak nanti awak salin. Kalau yang ada printer boleh print terus isi jawapan. Kalau tak ada printer boleh salin dan isi jawapan. Encik Badrul dan isterinya memberikan layanan yang kepada jiran-jiran yang datang ke majlis rumah terbuka. Apa jawapan dia? Layanan yang adil.
kita hendaklah menghulurkan kepada jiran-jiran tanpa mengira kaum dan agama. Menghulurkan bantuan. Encik Wang memberikan teguran secara apa? Kepada jiran-jiran yang tidak membuang sampah ke dalam tong sampah. Dia tegur secara apa? Puan Tan memberikan cenderamata kepada setiap keluarga mengikut baru tadi kan kita belajar mengikut anak jiran. Ketua kampung tidak bersikap membuat sesuatu keputusan atau tindakan demi kebaikan bersama. Encik Hisham sentiasa adil dengan jiran-jirannya tanpa membezakan. Encik Hisham sentiasa bergaul mesra dengan jiran-jirannya tanpa membezakan kedudukan mereka. Walaupun jiran kita tu miskin ke, kaya ke, kerja best ke, kerja tak best ke, kita tetap mesti layan dia dengan mesra. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid. Jadi Cikgu nak nanti cuba jawab soalan dan hantar kepada cikgu untuk disemak. Terima kasih.